Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan, anak boleh download dulu nota yang saya tunjukkan ni, nota dan juga latihan lah. Download dulu supaya senang untuk dirujuk. Dan anak-anak juga boleh sediakan buku teks ataupun buku modul, muka surat 350 hingga 353 lah. Ya, 350 hingga 353. Dan setelah itu anak-anak boleh tekan button subscribe dan juga loceng lah supaya tidak ketinggalan apa sahaja nota ataupun tajuk yang saya akan ajar di dalam masa akan datang lah. Jadi yang ketiganya, untuk anak-anak 5 Al-Jazari, kehadiran isi kehadiran dulu dan pastikan kamu ikut pengajaran ni dan juga sampai habis lah, ikut sampai habis dan juga membuat tugasan yang saya beri lah. Jadi untuk hari ini kita masuk tajuk penyelenggaraan, iaitu pengawalan penyakit dan perosak tanaman. Perosak tanaman. Okey. Boleh rujuk buku teks Okey, yang pertama kita terus masuk punca penyakit tanaman. Punca penyakit tanaman ni dia terbahagi kepada dua dah. Pada dua, biotik dan juga abiotik. Jadi untuk biotik ni, penyakit tanaman ini disebabkan oleh virus, bakteria dan juga kulat. Virus, bakteria dan juga kulat. Dia dah musim-musim virus ni kan, corona ni kan. Sekali masuk. Itu untuk manusia. Yang ini untuk tanaman. Tanaman pun ada penyakit juga. Contoh dia penyakit bintik pusar, reput batang, juga bintik daun. Itu semuanya disebabkan oleh virus, bakteria lah. Kadang-kadang kita tengok ada daun-daun pokok tu dia timbul biji-biji kan. Itu ada pokok-pokok tu ada macam kena makan ulat. Itu semua disebabkan bakteria dengan kulat lah. Kadang-kadang kita tengok pokok-pokok tu ada berlumut kan. Itu biotik lah. Dan yang keduanya abiotik. Abiotik ni disebabkan oleh suhu, kelembapan, kurang nutrien ataupun keracunan. Keracunan pada tumbuhan tu lah. Keracunan pada nutrien tu. Jadi suhu ni biasa kita dekat Malaysia ni suhu dia panas lembap sepanjang tahun kan. Panas lembap macam tu. Kadang-kadang cuaca tu terlalu panas, tidak sesuai kepada keadaan pokok tu, kedudukan pokok tu. Boleh menyebabkan pokok itu kering, pokok itu layu. Itu semua salah satu penyakit lah. Perosak penyakit lah daripada penyakit abiotik. Dia lebih kepada keadaan sekeliling cuaca. Keadaan sekeliling. Okey, yang keduanya tujuan pengawalan. Kenapa kita kena kawal penyakit dan perosak tanaman ni? Tujuan dia adalah untuk mengawal penyakit dan perosak lah pada tanaman. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, supaya pokok sentiasa sihat. Maknanya kita dah kawal dia daripada dimakan tikus, dimakan ulat, ananai, macam-macam lah. Jadi pokok itu akan jadi sihat. Pokok akan jadi sihat, secara tidak langsung akan mengekalkan kita punya kecantikan, keindahan landscape kita lah. Itu yang kedua. Itu tujuan lah. Ni yang pentingnya adalah kaedah pengawalan penyakit dan perosak. Saya dah pecahkan nota ni, nota ringkas. Nota ni saya buat. Jadi nota ringkas senang awak nak rujuk. Saya dah pecahkan daripada kawalan secara kimia, kawalan secara organik dan juga kawalan secara fizikal. Jadi kaedah kawalan ni terbahagi kepada 3, iaitu kawalan secara kimia, kawalan secara organik dan juga kawalan secara fizikal. Setiap kawalan ni dibahagi kepada 2, bagi kepada 2 teknik-teknik dia. Dan teknik-teknik dia hampir sama lah. So kalau kita nak terangkan kawalan secara kimia, dia ada teknik dia, 2 teknik secara kimia. Macam mana nak buat? Kita pergi kepada kawalan secara kimia dulu. Ada 2.
Kawalan cara kimia yang pertama adalah teknik semburan racun kimia. Racun kimia. Jadi untuk racun kimia ni, fungsi dia untuk mengawal penyakit dan perosak. Penyakit dan perosak lah. Dan biasanya ni adalah kaedah terakhir lah. Kaedah terakhir yang kita akan gunakan. Sebab apa? Kita ada banyak kaedah-kaedah yang lebih orang cakap lebih berkesan lah. Tidak mendatangkan penyakit kimia ni kan penyakit kan. Kita ada kaedah terakhir kita akan gunakan racun kimia ni lah. Nama pun racun kan. Okey, digunakan mengikut jenis perosak sembur sehingga basah keseluruh. Maksudnya racun kimia dia guna semburan macam pam tu. Macam pam sembur dekat tanaman ni, dan dipastikan ke semua bahagian tumbuhan tu kena dan basah. Contohnya sebab tu kalau kita tengok buah-buah yang ada dekat pasaraya tu, dia nampak cantik kulit dia kan, sebab tak ada serangga ataupun kulat ataupun penyakit lah dekat pokok tu, jadi dia terjaga. Dia terjaga. Itu kaedah. Kita just masukkan cecair kimia tu ke dalam pam semburan dan kita sembuh pada pokok tu lah. Seperti dalam gambar lah. Dan yang keduanya, teknik umpan kimia. Teknik umpan kimia. Teknik umpan kimia ni pula umpan macam racun tikus. Menyerupai makanan perosak. So makanan tu ada bau kan, makanan tikus contohnya kan ada bau. Tikus ni kan dia serang tumbuhan, serang padi, serang apa semua kan. So kita pakai racun tu, umpan tu berbentuk ataupun berbau seperti makanan perosak-perosak ni, dan dia akan makan. Bila dia makan, perosak ni akan tertarik pada umpan tu, dia akan makan, dia akan mati lah. So secara tak langsung perosak dapat dihindari lah. Itu secara kimia. Secara kimia yang pertama, semburan, racun dan juga teknik umpan. Manakala kawalan secara organik terbagi kepada dua juga. Teknik semburan juga, tetapi menggunakan bahan organik. Kalau tadi menggunakan bahan racun kimia kan, sekarang menggunakan bahan organik. Teknik yang sama, bubuh cecair dan sembur kepada tumbuhan. Cuma bahan dia bahan organik seperti air cili, soda bikarbonat, bawang putih dan lain-lain lah. Ada macam-macam lagi. Itu antara contoh yang saya bagilah. Awak boleh cari lah dalam buku tu So bahan ni lebih ekstrak tanaman. Lebih dia buat daripada ekstrak tanaman. So dia tak ada masalah, tak ada mendatangkan mudarat kepada kita lah kalau kita makan pun. Sebab dia still tumbuhan. Berbanding dengan bahan kimia tadi akan bagi kesan kalau kita makan terlalu banyak. Okey. Itu untuk semburan organik. Yang keduanya untuk secara organik ni, tanaman repellent. Repellent ni sebenarnya tanaman yang menghasilkan bau yang perosak, serangga perosak ni tak suka. Contoh serai, pandan, kucai, ketumbar, daun bawang kan. Ini benda-benda ni semua serangga perosak ni tak suka bau. So dia akan lari, dia akan pergi tempat lain. So macam mana kita nak tanam? Sebelum kita tanam, kita kena tengok arah angin, arah keadaan angin di tempat yang kita nak tanam lah. Kawasan kita punya landscape tu. Pastikan pokok itu berada di bahagian arah angin. So bila angin bertiup, angin tu akan pergi kepada tanaman kita. So bau tu akan pergi ke pokok tu dan menyebabkan serangga perosak ataupun penyakit tak akan melekat lah. Akan datang kepada kita punya pokok lah. Ataupun dia juga boleh dipotong-potong dan letak pada batas-batas tanaman yang kita nak tanam lah. So dia membantulah sikit sebanyak. Itu kawalan secara organik. Dan last sekali kawalan secara fizikal. Kawalan secara fizikal. Okey, yang last sekali kawalan secara fizikal. Kawalan fizikal ni terbagi kepada dua juga. Teknik perangkap dan juga rumah kalis serangga. Okey, teknik perangkap ini senang saja. Pernah tengok tak perangkap lalat? Kadang jual kadang RM2 tu kan? Perangkap kan? Teknik perangkap. So kat sini kita boleh guna jaring. Jaring, perangkap feromon dipasang di sekitar tanaman. Feromon cecair khas daripada perosak betina untuk tarik perhatian perosak
Jantan maksudnya betina lah. Kalau dia bau cecair perosak betina tu, dia letakkan dalam botol tu, dan perosak jantannya akan datang. Contoh kita boleh letak pula lampu tu serangga tu kan. Kalau kita letak susu, dia datang betul. Macam tu lah fungsi dia ni, feromon ni. Okey. Dan yang kedua, rumah kali serangga. Ini rumah tumbuhan. Kita ada bumbung, dan kita biasa belah tepi kita guna jaring. Seperti dalam gambar tu lah. Bumbung ni fungsi dia bukan untuk elakkan hujan, tapi elakkan hujan lebat. Elakkan hujan lebat. Jadi pokok tu, tanah dia terjaga, pokok tu pun tak rosak lah bila hujan lebat. Dan juga panas terik matahari. Bila terlalu terik, pokok akan jadi tidak bermaya lah. Jadi bila ada jaring, bila ada atap, pokok jadi selamat. Okey, jadi ada 3 tu lah. Senang saja. Kalau secara umum ada 3 kaedah pengawalan secara kimia, organik dan juga secara fizikal. Dan setiap tu ada jenis teknik. Teknik semburan, teknik kimia dan organik, repellent, umpan dan juga perangkap serta serangga. 3 tu. So dekat sini saya ada sediakan soalan. Soalan ni penting supaya awak biasa mengenal soalan. Jadi awak biasa mengenal soalan. Saya nak awak jawab soalan ni, dan jawapan dia saya dah sediakan lah dalam nota di atas ni. Jika ada soalan, boleh komen dekat bawah. Boleh komen dekat bawah ataupun boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu. Cukup setakat ini. Saya rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.